Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ukhliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa miqdarihil azim fi kulli lamhati wa nafasin adada mawasi'ahu ilmullah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir bi tammin bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil alimul azim. Amma ba'. Alhamdulillah, pada pagi ini bermulanya PKPD di seluruh Selangor dan juga wilayah Persekutuan. Dalam keadaan negara masih lagi mengalami wabak yang begitu dahsyat, iaitu wabak pandemik COVID-19, di mana yang terkesan begitu ramai di antara masyarakat kita, umat Islam ataupun yang non-Muslim. Mereka itu sedang dalam keadaan susah, dan ketika inilah tugas seorang pemimpin, wakil rakyat untuk melihat kesusahan rakyat yang dipimpinnya itu. Ini perlu bagi seorang pemimpin, seorang yang telah diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adil amanata ila man ittamanaka wala takhun man khanaka. Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu, dan jangan kamu khianat kepada orang yang mengkhianatimu. Jadi rakyat semua ketika pilihan raya dulu telah memilih siapa yang telah dipercayai untuk memimpin. Maka pemimpin sangat-sangat bertanggungjawab kerana menjaga amanah ini. Dan amanah ini juga sangat-sangat berat. Sehingga kan dalam satu hadis yang panjang pun Rasulullah menyebutkan setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, rakyat yang dipimpinnya, iaitu orang yang dipimpin. Kalau suami, dia pimpin ahli keluarga, isteri, anak dan sebagainya. Tapi ini wakil rakyat, orang yang telah pun diberi amanah oleh Allah SWT untuk menjaga rakyat di bawahnya itu. Berat bagi mereka itu menjadi pemimpin. Itu sebab kalau orang-orang yang alim, mereka itu 5 minit saja nak jadi imam tak berani, sebab nak pimpin ni jemaah. 5 minit jadi imam tak berani. Orang hari ni 5 tahun jadi wakil rakyat, berani dia pegang amanah. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala suruh sampaikan amanah itu kepada berhak yang menerimanya. Yang berhak menerimanya itu orang-orang yang fakir, orang-orang yang susah. Tapi pada hari ini datang pula golongan orang-orang yang diberi amanah, golongan orang-orang politikus semuanya. Di saat kita itu ada usaha untuk membendung kemiskinan ataupun kebuluran, yang kesusahan yang ditimpa oleh umat atas ujian pandemik ini, hilang pekerjaan, hilang pendapatan, kesempatan hidup, kelaparan dan sebagainya. Jadi satu usaha, satu kempen telah digerakkan, iaitu dengan mengibarkan bendera putih. Agar orang tahu dia dalam keadaan kesusahan. Mungkin dia tidak tahu ke mana dia nak pergi lagi dah, nak tuju ke mana. Tiba-tiba ada seorang daripada YB, dia kata tak perlu kibar bendera putih tu, hubungi dia saja.
Mudah ke kita nak hubungi YB ni? Mudah sangat ke? Nanti dia bagi alasan dia sibuk, dia banyak tugas, banyak lagi orang lain dia nak layan dan sebagainya. Maka dengan itu, apabila dikibarkan bendera putih, kita bukan mengharapkan YB saja datang. NGO yang prihatin juga boleh datang. Jiran-jiran boleh datang, bantu dan sebagainya kerana melihat kesusahan itu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an ta'uddul amanata ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl." Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Pemimpin pun kena adil. Kalau orang awam, kalau rakyat marhin langgar SOP di kompaun, maka pihak-pihak yang berwajib, menteri, YB, orang kayangan yang disebut sebagai golongan kayangan pun mesti juga di compound, mesti juga diambil tindakan. Tak boleh kita itu ada antara dua derajat. Kalau rakyat marhin, laju kita compound, tapi orang-orang yang mempunyai kedudukan, kita tak mempedulikan ataupun seolah-olah kita memekakkan telinga, membutakan mata saja. Mesti pelihara. Walladzina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya. Itu sebab wakil-wakil rakyat kita yang dipilih oleh rakyat, ketika pilihan raya dulu, mereka itu berjalan pergi ke rumah-rumah, bertanya khabar kepada orang-orang di kawasannya itu. Apa khabar makcik, apa khabar pakcik, macam mana kehidupan sekarang ni, selesa tak, nak tak bantuan dan sebagainya. Wah, itu hebat. Itu ketika belum dapat jawatan. Tetapi apabila telah pun diberi jawatan, mereka itu telah khianat dan sombong pula. Kalau susah, cari dia, telefon dia. Wah, macam tu hari ni pemimpin. Orang-orang begini imannya tak sempurna. Tak sempurna iman seseorang yang tidak beramanah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak menunaikan janjinya. Hari ini berapa ramai para pemimpin yang tidak menunaikan janjinya dan tidak beramanah kepada orang yang dipimpinnya itu. Ini yang berlaku pada hari ini. Itu sebab kita kena tegur pemimpin ini. Kita kena ingatkan pemimpin ini bahawa mereka itu akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti di akhirat, disebabkan mereka itu angkuh, sombong, tidak mahu berjalan, pergi melihat orang-orang yang susah. Kita dengar macam mana pemimpin yang begitu hebat, iaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Kisah yang dipaparkan iaitu dengan seorang ibu yang sangat miskin. Ibu tu anak dia lapar, tak ada makanan. Jadi dia ambil batu, dia masak batu tadi tu. Dia kata tunggulah. Dia tengah masak, anak kelaparan, akhirnya anak tertidur. Jadi pengajaran daripada kisah Sayyidina Umar ini, pemimpin kena ambil tahu. Kerana pada waktu malam, Sayyidina Umar dia keluar, dia buat rondaan, dia berjalan di bandar Madinah untuk siasat sendiri keadaan rakyat yang dipimpinnya itu. Nak tahu. Jadi dia dengan pembantunya yang bernama Aslam keluar menyamar, buat rondaan ke satu tempat bernama Harah di Madinah. Sampai satu rumah kecil dekat kawasan itu, maka Sayyidina Umar dengan pembantunya Aslam
ada mendapati seorang wanita dan beberapa orang anak yang sedang menangis kelaparan. Lapar, tak ada makanan. Hari ini berapa ramai orang tak ada makanan. Yang terputus bekalan makanan. Jadi kelihatan ketika itu dia intai seorang ibu yang dikelilingi anak-anaknya sedang memasak sesuatu dalam periuk. Ibu tu rasa sedih Rasa sedih sangat ketika memasak itu, kerana melihat daripada raut wajahnya, maka anak-anak ni tu sedang lapar, kelaparan sangat. Macam pada hari inilah ramai orang yang lapar kan, yang tidak ada makanan dan sebagainya. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab, dia tengok dalam periuk tu apa yang dia masakkan, apa yang dimasak. Jadi pada fikiran Sayyidina Umar, mungkin dalam periuk itu ada makanan, dan apabila anak tadi itu dapat makan, dia akan berhenti menangis. Tapi tiap kali anak itu menangis mengadu kelaparan, mak dia kata tunggu dulu, tunggu sebentar, makanan ini sedang ibu masak. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab, dia memerhatikan dari jauh dan merasa heran kerana ucapan tersebut diulang-ulang oleh ibu tersebut. Nanti dulu, makanan tengah masak, nanti dulu. Takkan lama sangat anak terus menangis. Jadi Sayyidina Umar dia tunggu, ya sampailah dilihatnya dalam periuk tu terus mendidih periuk tadi itu, tapi masih lagi tak bagi pada anak dia yang menangis kelaparan makan. Akhirnya Sayyidina Umar merasa heran. Kemudian wanita tadi itu pun ketika itu dia menyebutkan ketidakpuas hatinya kepada pemimpin negara, iaitu Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala, kerana tidak membantunya. Inilah ramai yang orang tak puas hati dengan pemimpin kan, kerana tak membantu. Jadi Sayyidina Umar, dia memberanikan diri, dia siasat perkara tersebut. Dia pun bagi salam, Assalamualaikum, minta izin masuk rumah tersebut. Jadi dia tanya kepada ibu tu, kenapa wahai ibu, anak-anak ini tak berhenti menangis? Perempuan tadi tu, ibu tadi tu, dia tak kenal ini Sayyidina Umar, pemimpin, khalifah, dia tak kenal. Jadi ibu tu kata, dia orang ni menangis sebab terlalu lapar, dah berapa hari dah tak makan. Jadi Sayyidina Umar tanya, kenapa engkau tak bagi, sedangkan engkau masak daripada awal tadi, dalam periuk tadi tu, kenapa tak diberi makanan kepada anak tadi, biar anak tu berhenti menangis? Tak masak lagi ke makanan dalam periuk tu? Tanya Sayyidina Umar. Lalu ibu tadi dia kata, tiada makanan untuk diberikan makan kepada anak-anaknya. Dia pergi dekat kepada Sayyidina Umar agar tidak didengari oleh anaknya itu. Dia pun bisik, dia membisikkan sesuatu kepada Sayyidina Umar ketika itu, jangan engkau beritahu anak-anak aku yang tak ada makanan dalam periuk itu, kerana saya tak ada duit nak beli, susah sangat. Sebenarnya dalam periuk tu tak ada makanan. Dia kata periuk tu hanya berisi batu untuk mendiamkan anak-anak saya. Tapi anak-anak saya, dia fikir tentu ada makan dalam periuk. Mereka sedang kelaparan. Dan saya terus tunggu sampailah anak-anak saya tu letih. Jadi apabila dia dah letih, nanti dia akan tertidur. Biarkan anak-anak saya itu fikir bahawa saya sedang memasak makanan. Kata ibu tua tadi kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Jadi hanya dengan merebus batu dalam air dapat menenangkan anak-anaknya, dengan harapan agar nanti dapat anak itu makan apa yang dimasak oleh ibu tu. Anak itu menaruh harapan. Hari ini berapa ramai anak-anak kecil menaruh harapan untuk makan dan sebagainya. Itu sebab ada kisah seorang ibu yang sanggup dia pergi mencuri untuk
memberi makan kepada anaknya, tetapi tersalah pula dia curi. Dia menyangkakan yang dia ambil tu ialah tin sardin, rupanya makanan anjing. Allahu Rabbi. Sehingga kan salah seorang pegawai polis kan di PJ melepaskan ibu tadi kerana memahami situasi ibu tu, kerana memikirkan tentang anaknya yang lapar. Jadi lepas anak-anak tadi tidur, perempuan tadi itu pun dia terangkan kepada Saidina Umar yang suami dia tu baru saja meninggal dunia. Hari ini berapa ramai para suami yang merupakan tonggak dalam keluarga yang terputus rezeki, diberhentikan kerja. Jadi dia tak ada duit nak beli makanan. Dan wanita itu kata, malangnya orang yang menguruskan Baitul Mal tidak tahu akan kesusahan yang ditanggung oleh kami ini. Tak tahu. Kalau mereka tu tahu, tentu mereka akan datang tolong. Jadi Saidina Umar dia tanya, selalu ke ibu buat macam ni? Jadi kata dia, benar. Saya ni hidup sebatang kara. Sekarang kita sebatang kara, tuan-tuan. Kita tak boleh lagi nak minta bantuan daripada orang lain kerana orang lain juga dalam keadaan susah. Kita pun tak boleh nak merentas daerah, nak merentas negeri, nak jumpa saudara mara kita, nak minta bantuan. Tak boleh dah. Dia tak ada siapa lagi, tempat bergantung lagi dah. Kemudian Saidina Umar dia rasa kesian dan berasa bersalah kerana dia tanya kepada ibu tu, kenapa tak mengadu kepada khalifah? Kenapa tak mengadu kepada khalifah? Dia, kalau dah mengadu pada khalifah, mungkin khalifah boleh meringankan kehidupan ibu dan anak-anaknya tu. Kata perempuan tu, aku ini seorang perempuan. Seorang perempuan. Itu tengok, seorang perempuan nak pergi jumpa YB laki-laki. Tak malu ke? Allahu Rabbi. Jadi aku ni seorang perempuan. Khalifah telah berbuat zalim pada kami anak beranak, dia kata. Bayangkan tu. Bila Saidina Umar dengar ucapan ibu tadi itu, terkejut dia. Jadi kata Saidina Umar, bagaimana khalifah telah berbuat zalim pada ibu? Terangkan kepada saya. Sebab dia tak kenal kan Saidina Umar. Jadi perempuan tadi itu dia kata, saya sangat kesal dengan pemerintahannya. Beliau, khalifah, seharusnya melihat keadaan rakyatnya dalam kehidupan nyata. Terdapat ramai lagi orang yang senasib dengan saya, kata ibu tu. Lalu menangis Saidina Umar ketika itu mendengar keluhan wanita tersebut, sehingga air mata dia basah janggut dengan jubah-jubahnya. Ada tak pemimpin kita menangis atas kesusahan rakyat? Ada tak pada hari ini? Tak ada seorang pun pemimpin kita yang menangis atas kesusahan rakyat dan merasa berdosa, merasa bersalah kerana tidak prihatin terhadap kesusahan rakyat. Sebagaimana Sayyidina Umar yang menangis dan merasa kesal dan merasa bersalah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dengar cerita tadi itu dah selesai, dah Sayyidina Umar mendengar, dia pun terus bingkas bangun dan pergi ke Baitul Mal. Dia ambil tepung, ambil daging, gula, dia letak dalam karung ketika itu. Bila dia nak bawa balik dekat rumah wanita tadi itu, dia punya khadam, dia kata, biar saya yang bawa, biar aku yang bawa wahai khalifah karung ini. Jadi Sayyidina Umar kata, bawa, biar aku sendiri yang membawa karung ini. Adakah engkau sanggup memikul dosa-dosaku di akhirat kelak? Itu Sayyidina Umar. Allahu Rabbi. Itu Sayyidina Umar. Itu sebab Sayyidina Umar dia takut dosa yang dipikul kerana telah pun tidak memerhatikan rakyatnya itu. Di hari pengadilan nanti, kata Sayyidina Umar, tidak akan dapat memikul bebanan aku ini. Jadi tidak ada sebab kenapa engkau mesti membawa karung ini. Biar aku bawa. Sebab apa? Aku sendiri
Aku sendiri yang telah melakukan kezaliman terhadap rakyat aku. Allah. Jadi Sayyidina Umar dia pikul karung yang syarat berisi makanan itu ke rumah wanita tersebut. Bila sampai, dia sendiri yang masak makanan untuk anak-anak itu, dan malah dia sendiri menyuapkan makanan kepada anak tadi. Bila ibu tadi melihat perbuatan Sayyidina Umar yang dia terkenal itu khalifah, bila dia melihat, dia mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Menangis dia. Dia kata khalifah pun tak buat aku macam ni, dia kata. Bila Sayyidina Umar dah selesai bagi makan, bagi bantuan dan sebagainya, bila nak balik ke rumah, jadi wanita tadi tu berkata kepada dia, engkau ni sepatutnya jadi khalifah, engkau ni sepatutnya jadi wakil rakyat. Macam Abid Liu lah, Ustaz Abid Liu kita kan, dia tu sepatutnya jadi wakil rakyat. Tak malu ke wakil rakyat dengan Ustaz Abid Liu yang berjalan ke sana sini membantu orang susah? Ataupun seorang ustaz lagi, ustaz tidur ke nama dia? Tak malu ke jadi wakil rakyat tapi tak berjalan, tak mencari orang susah? Nak suruh pula orang menyembah dia, mengadu kesusahan. Allahu Rabbi. Jadi engkau sepatutnya jadi khalifah, bukannya Umar, dia kata. Engkau baik, engkau murah hati, engkau faham perasaan orang lain. Itu sepatutnya yang ada pada khalifah, kata wanita itu. Itu yang sepatutnya yang ada kepada pemimpin. Sebab dia tak tahu yang tolong itu, iaitu khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Keesokannya itu Khalifah Umar pun telah pun memanggil ibu tua tadi itu datang menghadapnya. Jadi terkejut ibu tua tadi itu melihat khalifah zalim yang disangkanya itu adalah sebenarnya lelaki yang membantunya pada malam tadi. Maka Sayyidina Umar kata, puan, akulah Umar, akulah khalifah. Adalah kesalahan aku kerana tidak mengetahui kesusahan engkau. Aku merasa bersalah sebab aku tak tahu kesusahan engkau. Tapi sekarang dia kata anak-anakmu telah pun makan dan dapat tidur dengan lena selepas kenyang perut dia. Aku juga telah mengaturkan pada hari ini Baitul Mal akan memberi sumbangan kepada engkau supaya engkau dapat menyara mereka secara sempurna sehinggalah mereka dewasa. Itu tugas pemimpin. Itu tugas wakil rakyat. Jadi Khalifah Umar pun dia hadiahkan wang serta keperluan hidup kepada orang tadi itu. Dan dia bagi tahu kepada wanita itu, engkau berjanjilah untuk tidak mendakwa aku di hadapan Allah Azza wa Jalla nanti, di akhirat nanti. Aku takut, jangan engkau dakwa aku di akhirat nanti. Takut aku, kata Sayyidina Umar kepada wanita itu. Ini ramai pemimpin kita akan didakwa oleh rakyat besok di hadapan Allah Azza wa Jalla di akhirat. Nak sangat jadi pemimpin, nak sangat jadi wakil rakyat, tamak sangat dengan kuasa, tapi tidak amanah dengan rakyat. Sehingga kan siapa susah, cari dia, sembah dia. Waktu pilihan raya dulu, kamu pandai pula pergi rumah orang, pintu ke pintu, bertanya khabar dan sebagainya. Ini orang kata pijak semut tak mati ni, pemimpin kita. Jadi sampai macam tu, tawaduk dan takutnya Sayyidina Umar pada kemurkaan Allah SWT. Inilah yang dikatakan Amirul Mukminin, pemimpin kepada orang-orang mukmin. Ini sepatutnya yang patut dijadikan contoh oleh pemimpin kita, wakil-wakil rakyat, YB. Tolong, kamu tu orang Islam, belajar sikit cara memimpin, cara Islam. Jangan harapkan jubah, serban, janggut saja. Jubah menjela, janggut panjang, serban apa semua, itu bukan menunjukkan keislaman yang sebenar. Ciri-ciri pemimpin mesti bertanggungjawab, sentiasa prihatin di atas kesusahan rakyatnya. Pergi cari, berjalan kamu.
Kamu itu ada kuasa, boleh berjalan, cari pemimpin, cari rakyat yang susah dan sebagainya. Ada tak sekarang ni pemimpin yang telah dipilih dan berkuasa dalam masyarakat istiqamah dengan ajaran Islam, ataupun mereka itu bersikap pecah amanah dan menyalahguna kuasa mereka? Dia kebanyakannya menyalahgunakan kuasa, pecah amanah dan sebagainya, ataupun hanya memikirkan kepentingan diri sendiri dan berbangga pula jadi pemimpin, jadi wakil rakyat, tapi tak nak turun padang melihat kesusahan rakyat pada hari ini. Jalan corok-corok dan sebagainya, rumah-rumah kedai yang dihuni, flat-flat, tengok, pergi naik tingkat-tingkat tu, tengok ada orang susah, sini pun ramai orang susah, pergi tengok. Allahu Rabbi. Ini jangan kita main-main dengan amanah. Kalau pemimpin telah pun mengkhianati amanah, kamu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Kamu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT nanti kerana kamu tidak menggunakan kedudukan kamu untuk pergi mencari orang susah. Kamu sendirilah pergi, bukan pembantu kamu. Kamu sendiri kena pergi. Kamu turun padang, pergi tengok. Waktu pilihan raya dulu, kamu boleh turun padang, kamu tak suruh pembantu-pembantu kamu ataupun orang-orang kamu pergi turun padang, tunjuk gambar kamu, ni calon pilihan raya, nanti undi dia. Tak, kamu sendiri yang pergi ketika itu. Jadi sekaranglah masanya kamu kena membalas jasa orang-orang yang telah memilih kamu sebagai wakil rakyat, sebagai pemimpin, sebagai wabi dan sebagainya. Berat kamu nak tanggung di akhirat nanti. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala menangis minta wanita itu, jangan besok engkau dakwa aku. Aku takut di hadapan Allah SWT. Ini pemimpin Islam. Islam bukan hanya pada jubah, pada serban, pada janggut dan sebagainya, pada nama. Bukan. Islam ini adalah cara hidup, dan apabila kamu dipilih sebagai pemimpin, laksanakanlah amanah dengan sebenar-benarnya mengikut cara Islam yang telah dicontohkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Jadi itulah yang nak kita pesan kepada para pemimpin, wakil rakyat, YB. Kamu jangan rasa amanah ini satu kedudukan yang selesa di atas muka bumi, tetapi di akhirat nanti kamu akan menanggung begitu berat di hadapan Allah Rabbul Jalil. Allahu Rabbi. Cukup sekadar itu. Kita hanya menyampaikan saja apa yang perlu kita sampaikan. Bukan saya mengeluh kesusahan. Memang waktu pandemik ni kami asatizah, saya pun dah lama tak mengajar dah, tak ada pendapatan. Tapi itu bukan satu alasan untuk kita mengeluh dan sebagainya. InsyaAllah Allah buka rezeki, kami masih lagi boleh bernafas, kami boleh pergi makan, minum dan sebagainya. Masih lagi ada keperluan yang boleh kami tanggung diri kami sendiri. Walaupun saya tak ada pendapatan ketika pandemik, isteri pun tak kerja dah hampir dekat 2 bulan tak kerja, jabat pun tak bayar gaji dan sebagainya. InsyaAllah rezeki Allah SWT sentiasa ada, dan kami tidak pernah merayu, kami tidak pernah minta apa-apa selagi kami mampu, kerana kami merasakan kami masih lagi boleh bertahan selama mana yang diizinkan oleh Allah SWT. Tetapi yang kami fikirkan adalah tentang kesusahan orang lain, kesusahan mereka-mereka yang tidak ada punca pendapatan, tidak ada simpanan, tidak ada lagi yang dapat mereka lakukan kecualilah mengharapkan orang-orang yang mempunyai kedudukan datang tanya kepada mereka. Wallahu alam. Hadza wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.